Pertama dan utama ialah agama. Kita kadang-kadang melihat orang yang pandai ilmu duniawi, tapi asas agama pun dia tak lepas. So ini masalah besar dalam hidup kita. Ada orang wuduk tak sempurna, tapi dia Masya Allah berpangkat, berharta, berjawatan, handsome, kereta besar, Masya Allah, ternama ataupun nampak hebat daripada jauh pun kita suka tengok. Tiba-tiba ambil wuduk, salah. Tiba-tiba suruh baca Quran, tak boleh baca Quran. Jadi imam boleh, imam zuhur dengan asar je, maghrib jangan. Takut nak kena baca Quran. Sedangkan Quran tu asas. Kita tengok anak-anak kecil masuk mahad tahfiz baca Quran lancar. Tiba-tiba ada orang yang dah dewasa, dah boleh jadi ketua keluarga, dah boleh jadi ibu kepada anak-anak, tapi tak boleh baca Quran dengan betul. Jadi Imam Tirmizi nak beritahu kita, di antara ukuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan betapa Allah kasih dan redha dan berkati kita ialah tandanya antaranya kita pandai ilmu agama. Bukan mesti jadi sepandai orang alim terkenal, tapi tahu asas. Quran tak boleh baca, wuduk tak sempurna, semayang takut tak sah. Dalam semayang tu pun kita tengok perbuatan-perbuatan ni, kita pun tahu dia tak tahu. Macam duduk antara dua sujud, kaki patut ditegakkan, dia hamparkan. Bila bagi salam, kita tengok teroboh kapah nak ikut imam. Jadi kadang-kadang kita tengok, adakah dia ni belajar ke tak belajar. Dan saya minta maaf, bukan nak cakap saya minta maaf cakap, kadang-kadang ada orang berpakaian macam orang tahu agama, macam ustaz. Kalah ustaz pun kalah. Ustaz pun biasa dia pakai, tak berani pakai hebat-hebat. Nanti orang ingat kata alim, pakai kemeja, keju raihan, ke kopiah. Setengah orang dengan jubah, serban, kopiah, Masya Allah, 2 lapis, 3 lapis. Tak apa, pakai. Tapi biarlah kita sedar ilmu agama kita pun boleh tahan. Kalau orang talak jadi imam, insya-Allah anytime. Ada di kampung saya orang talak jadi imam, sembahyang subuh, doa qunut, tak tahu nak baca. Sebab apa? Dia tak tahu nak tukar saya kepada kami. Allah mahdini seorang, Allah mahdina ramai. Pakai jubah serban, masya-Allah. Tapi untuk imam tak datang, untuk Bilal tak datang, dia kena pergi. Silat hari bulan dia pakai jubah, dia kena jadi imam. Orang tolak dia pun sampai doa qunut, Allah, pusing belakang, minta maaf, ganti orang lain. Tengah sembahyang, teruk sungguh. Saya tahu tuan-tuan taklah macam tu kan. Tapi bila kita berpakaian macam ulama, kita kena ada ilmu juga, kan? Maaf cakap lah, kita memang suka pakai jubah, pasal jubah kita banyak di rumah. Tapi tak apa. Yang lawak lagi apa? Orang Arab, dia suka pakai jubah, tapi kadang-kadang lagi teruk pada kita. Janggut dia lagi panjang pada kita, jubah dia lagi besar cantik pada kita, tapi tuan-tuan punya ilmu lagi baik pada dia kadang-kadang. Sebab orang Arab ni suka pakai jubah. Kita orang Melayu pakai jubah juga, kita suka berdasarkan ilmu dan berdasarkan sayang kita pada jubah. Dia jubah mana-mana mau pakai. Tuan-tuan pergi Mekah, dekat bandar-bandar Mekah tu, budak-budak muda main bola pakai jubah. Pergi haji, pergi umrah tengok. Pergi saya belajar kat Jordan. Saya duduk kat Jordan belajar tu. Jordan pergi, Syria pun pergi. Orang Arab pakai jubah ni biasa. Bukan petanda dia ni suka agama, tak mesti. Jubah ni pakaian normal, senang pakai. Tiba-tiba tengok dia pakai jubah, duk kencing tepi jalan. Pakai jubah. Yalah jubah, budak pakai jubah. Tah siapa dah dia ni pakai jubah. Jubah tu suka. Itu Arab. Kita bila pakai jubah, kita biasanya apa? Balik Mekah, ataupun kita ni suka pakai macam ni, pakai serban, bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai orang sangka kita ni orang alim. Orang tanya kita fatwa, kita pun bagi tahu lebih kurang ikut suka kita. Itu ilmu dengan pakaian tidak bertemu, ilmu dengan penampilan tidak bertemu. Sebab tu Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam mazhab Hanafi. Ramai juga di Malaysia saya tengok orang sembahyang macam mazhab Hanafi. Mungkin dia mazhab Hanafi juga agak. Mazhab Hanafi antara cara dia sembahyang, dia angkat takbir sekali, dia angkat tangan. Sepanjang sembahyang sampai habis, kita angkat tangan lah takbir.
Itu mazhab Hanafi contoh. Ada seorang dia buat macam tu. Saya pernah jumpa seorang sembahyang tepi saya. Dia angkat takbir ihram aja mula-mula. Allahu Akbar. Sepanjang solat tak angkat dah. Saya pun lepas sembahyang saya bersembang dengan dia. Saudara ni mazhab Hanafi. Dia kata, "Kenapa?" Saya tengok tak angkat tangan sepanjang-panjang sembahyang. Angkat tangan mula-mula aja. Bukan tak boleh, tapi itu biasanya mazhab Hanafi. Oh, saya tak tahu. Saya ikut-ikut je. Lah. Ikut-ikut je. Itu ikut. Ingatkan ada ilmu, masya-Allah, macam mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i angkat tangan pada setiap kali kita sebut Allahu Akbar. Okey. Kecuali yang tempat-tempat yang tak angkat tangan, dan bila bangun tahiyat awal kita angkat tangan. Kan? Jadi setengah orang tak sedar. Tapi masya-Allah penampilan. Saya tadi Abu Hanifah duduk mengajar. Datang seorang lelaki pakai jubah macam ulama, pakai serban macam ulama. Dia pun risau siapa yang datang. Dia pun daripada kaki dia lurus, Imam Abu Hanifah, dia bersila kaki dia, dia tarik balik kaki dia. Sebab ni datang ni siapa kita pun tak tahu. Tiba-tiba lepas soal jawab, dia tanya Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah kata subuh ni puasa, buka puasa terbenam matahari. Macam itulah lebih kurang. Dia tanya, macam mana kalau matahari tak terbenam? Macam mana nak buka puasa? Lepas tu dia tanya soalan lain lagi. Imam Hanifah kata, aku ingatkan alim. Tapi tanya soalan pelik-pelik. Tanya soalan macam budak-budak, pakai macam ulama. Ini bahaya. Saya tahu ramai orang suka pakai jubah. Sebab apa? Sebab mudah pakai. Jubah ni mudah pakai. Orang Arab dia lagi suka pakai. Tapi hati-hati tuan-tuan, jangan kita rasa kita pandai pula bila kita pakai jubah, kita nak cakap semua benda. Suruh baca Quran pun tak tahu lepas tak lepas. Itu kena hati-hati. Orang Arab kita tengok dia pakai serban, jubah, siap janggut panjang, kita jangan sangka dia alim, belum tahu lagi. Sebab kebanyakan orang Arab memang macam tu. Jadi apa kata Imam Tirmizi? Tanda keberkatan dalam hidup kita ialah ilmu kita bertambah tentang agama. Bertambah ke tidak ilmu kita? Sekarang ni ustaz-ustaz yang mengajar macam saya, tambah ilmu ke tidak? Ada tak mengaji dengan ustaz lain? Ada tak mengaji dengan guru-guru lain? Ada tak menambahkan ilmu? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kekal di situ. Lagi bahaya ustaz-ustaz ni bila dia mengajar dan tak bertambah ilmu dia, maka dia kena cari masa untuk belajar. Maka di antara tanda keberkatan ialah Allah berikan ilmu agama bertambah-tambah. Tengok anak kita, cucu kita, kenal agama atau tidak, pandai baca Quran atau tidak. Itu kebanggaan kita sebagai ayah, ibu, datuk, nenek dan keluarga. Jangan duk bangga sangat anak pandai cakap orang putih. Itu bahasa saja. Cakap Arab tu bahasa saja. Bagaimana dengan agama? Bukan kita nak suruh semua hantar tahfiz, tapi biar dia boleh baca Quran. Biar dia kecil dia dah pandai baca Quran. Kita mungkin dah tua baru pandai, dia biar kecil-kecil dah pandai. Anak cucu kita hantar mengaji agama. Jangan rasa kita ni tak perlu. Akhirnya kita pun tak tahu nak ajar, anak pun tak belajar, cucu pun tak tahu. Bila kita nak terima menantu, macam mana cucu kita nanti? Ayah dengan mak dia reti agama ke tidak? Nak ajar anak nanti? Kena fikir. Sebab itu di antara cara kita nilai orang ialah agamanya, dari segi ilmu agamanya. Baik, apa hadis dia? Kata Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikannya apa? Segala keberkatan dunia akhirat, Allah jadikan dia pandai dalam urusan agamanya. Pandai macam mana? Ilmu dia bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia tahu asas-asas dalam agama. Benda asas pun tak tahu, berat. Kemudian ilmu dia bertambah lagi, makin lama makin bertambah, sampai mati dia menuntut ilmu. Dan dia jadi orang yang lebih baik pada hari ini, dan esok lagi baik, lusa lagi baik, lagi bertambah ilmu. Ini penting. Sebab itu para ulama kata maksud hari ini ialah, kalau tuan-tuan nak mencari, kalau perempuan nak mencari keberkatan yang banyak,
tambahkanlah ilmu agama. Kalau ada kuliah, dengar kuliah tu, walaupun tak suka dekat ustaz tu, ataupun tak kenal ustaz tu, walaupun tak larat dengar, tapi dah tak ada tempat lain nak pergi, duduk je lah masjid, dengar ilmu. Sekurang-kurang tuan-tuan tambah ilmu dan diberkati, hidup lebih diberkati, setiap hari menambah keberkatan. Dia ibarat orang yang menambahkan dunia kalau dia berniaga, kalau dia menjual beli. Ini soal kita mengaji menambahkan agama dan akhirat, itu maksud dia. Ada hadis lain lepas ni yang akan memberikan maksud yang lebih mendalam. Baik. Kemudian hadis lepas tu ialah bab fadlu talabil ilmi, kelebihan ganjaran yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Talabul ilmi apa tuan-tuan? Mencari. Kenapa diletakkan talab, mencari? Karena ilmu itu sukar didapati, susah nak dapat. Dia bukan datang dengan mudah, dia kena cari dan usaha. Cari dan usaha. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat depan saya ni, yang tahu baca Quran ni sebab apa? Lahir-lahir pandai baca Quran? Tak, sebab guru kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita yang susah payah ajar kita, kita pun susah payah belajar, baru kita tahu. Kalau tak belajar, tak mencari, ilmu tak datang. Tak payahlah ada orang nak beritahu, saya ni tak payah mengaji pun tak apa, saya duduk je. Lepas tu ilmu datang macam mana? Datang melalui WhatsApp, melalui YouTube. Lalu tak payah, tak payah beritahu itu semua orang tahu. Itu menuntun nama dia, itu membaca nama dia. Menuntut ilmu lebih besar daripada itu. Talabul ilm ialah kita mencari ilmu. Tuan-tuan cari ilmu macam mana? Di masjid ni, tuan-tuan tunggu ustaz datang. Ustaz ataupun bagi, tuan-tuan pun ambil. Daripada rumah datanglah tu usaha, kemudian balik. Ustaz tu pun datang daripada jauh ke dekat, tak tahu kat mana, dia pun balik. Tiba-tiba tuan-tuan rasa macam ada kuliah tempat lain, di surau lain, masjid lain, tuan-tuan nak pergi cari ilmu. Tiba-tiba tahu ada seorang ustaz ni, dia mengajar kat rumah dia, nak pergi belajar, pergi cari ilmu. Zaman dulu begitu. Contohnya, kita tahu ada seorang alim duduk dekat kampung ni, dekat masjid ni, zaman dulu. Mereka merantau mencari orang alim tersebut. Sebab biasanya zaman dulu, saya kata zaman dulu tidak ada universiti, hanya masjid dan rumah. Dan bila guru tu mengajar dekat rumah, kena minta izin, kena datang minta izin belajar. Boleh tak? Muat tak? Masuk? Boleh. Contoh macam Zir bin Hubaish, dia datang bertemu sahabat Nabi. Dia duduk, dia ketuk pintu, bagi salam, sahabat tu keluar. Nanti kita akan jumpa kisah tu. Jadi minta izin, datang, merantau. Ada yang merantau dekat, macam orang rumah dekat masjid, dekat merantau. Ada yang merantau jauh. Baru-baru ni saya dan beberapa orang ustaz, kita buat kelas pengajian kitab Musnad Imam Syafi'i. Musnad Imam Syafi'i. Kita buat dekat Seri Kembangan, dekat tempat pengajian kita yang percuma. Datang daftar lebih kurang 50 orang, hampir 50 orang datang. Saya tanya lepas kelas, datang dari mana? Kedah, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan. Saya tanya, datang jumpa saudara ke sini? Tak, datang nak belajar. Orang sanggup datang kalau dia faham kenapa dia datang. Orang sanggup datang. Kalau kita tak faham kenapa kita buat benda ni, kita tak peduli. Buat kelas kat sana, biar aku tak larat pergi. Ada ulama besar datang, tak apalah besar mana pun. Tak terasa nak pergi. Tapi kalau dia faham kenapa dia nak pergi menuntut ilmu tu, ilmunya, pahalanya, pengorbanannya, semua, dia akan pergi insya-Allah. Zaman dulu ulama dia tahu kenapa dia buat. Kenapa dia merantau jauh? Kenapa Imam Bukhari duduk mana tuan Imam Bukhari? Dia lahir dekat Uzbekistan, Uzbek. Tapi dia menuntut ilmu, tengok rekod pengajian dia sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke semua Iraq, semua dia pergi. Kenapa? Orang putih sekarang cakap why. Start with why. Mula dengan kenapa. Kenapa tuan-tuan datang masjid? Niat tu kena ada, idea tu kena ada, why tu kena ada. Kenapa datang duduk ni? Duduk tunggu nak isyak, tunggulah, tak tahu nak pergi mana. Pergi kedai, dia kena belanja orang makan pula. Makan banyak sakit pula. Duduk je lah. Ustaz siapa datang, biarlah dia bercakap seorang-seorang. Ni orang yang tak ada why, tak ada sebab, tak ada niat. Kenapa tuan-tuan susah payah hari Sabtu Ahad naik kereta pergi kenduri kat Johor, kenduri dekat Singapura, kenduri dekat
Kenapa begini? Oh, kena pergi lah ustaz, ni kami saudara baik, kawan. Ada sebab kita pergi, kita sanggup merantau. Ada sebab. Kenapa tuan-tuan sanggup pergi haji, penerbangan berapa jam, pergi umrah, pergi belajar atau pergi melancong? Kenapa? Ada why, sebab. Takkan tuan-tuan hidup tak ada sebab, tak ada tujuan? Ada sebab. Maka kenapa imam-imam dulu merantau? Mencari ilmu. Itu sebab dia. Sebab ilmu dulu tak ada TV, tak ada internet, tak ada YouTube, tak ada WhatsApp, tak ada handphone. Nak mengaji dengan Imam Bukhari, cari Imam Bukhari. Dapat berita Imam Bukhari duduk dekat Basrah, Iraq. Dia duduk dekat Mekah. Oh, kena pergi jauh pun jauh lah. Siapkan bekalan, siapkan unta, kuda, kita pergi. Merantau di padang pasir dan tanah kosong dan bukit bukau, dan makanan boleh habis, boleh cukup, tak cukup, cedera, sakit, hujan, panas. Kenapa dia pergi juga? Karena dia ada sebab dia pergi, mencari ilmu. Ilmu ni berharga. Orang zaman sekarang tak perlu cari, orang datang mengaji, datang mengajar. Ada ustaz datang berjauh mengajar. Tuan-tuan datang rumah, datang surau, lepas tu balik. Ustaz tu daripada rumah datang sebelum maghrib lagi. Dan kalau kuliah subuh, tuan-tuan datang pukul apa? Rumah dekat, tak ada masalah. Ustaz tu datang sebelum subuh dah keluar. Merantau, bukan mencari ilmu, menyebarkan ilmu. Itu yang kedua. Itu nanti kita ada bab tu, merantau, menyebarkan ilmu. Tuan-tuan hari ni relax, duduk relax. Patutlah tak jadi alim, duduk relax. Itu soalan. Patut tak jadi hebat, duduk saja, tunggu. Dapat tak? Dapat juga. Tapi kalau mencari, dan saya kenal zaman sekarang ni ramai orang macam tuan-tuan yang pergi mengaji, dan ada orang yang mengaji tiap-tiap malam. Dia kerja siang, malam mengaji, kerja siang, malam mengaji, pergi sana, pergi sini, pergi. Kenapa dia nak buat semua ni? Dia sanggup habis duit minyak, duit tol, sihat, tak sihat, makan tak cukup, makan malam ke tak? Kerana dia tahu dia mencari ilmu yang berharga. Kalaulah kita faham benda ni, kalau kita tak faham, kita akan tunggu dah relax, tak kisahlah, aku tak tahu pun tak apa. Tak, ulama dulu tak. Dia contoh lain, Imam Syafi'i datang ke Madinah ketika usia dia 15 tahun, dia duduk kat Mekah. Dia dah mengaji dengan ulama-ulama Mekah. Dia dah terkenal di Mekah. Dia dah jadi imam Masjidil Haram. Tiba-tiba dia dengar di Madinah ada imam besar nama Imam Malik bin Anas. Apa perasaan hati dia? Kalau kita jadi tempat dia, tak apalah, biarlah kat Madinah, kita duduk kat Mekah sudah, ada Kaabah semua. Nantilah bila-bila kita mengaji. Duduk sini je lah, tak pergi mana-mana. Tak, Imam Syafi'i kata, aku mesti pergi jumpa Imam Malik yang alim di Madinah. Daripada Mekah ke Madinah, bukan naik kereta, bukan naik bas, bukan naik flight, naik kuda unta, merantau siang malam pagi petang, panas terik hujan ke apa, datang jumpa Imam Malik dengan persediaan. Ringkas cerita, Imam Malik suka dekat dia, sayang dekat dia, dan jaga dia. Ini menuntut ilmu, mencari ilmu. Kenapa kita pergi? Sebab kita mencari benda yang kita rasa bernilai. Tuan-tuan tahu bagaimana orang mencari rezeki. Dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan duit. Orang mencari ilmu pun sama juga. Kalau dia dapat satu perasaan, dia faham kenapa ilmu ni penting, dia akan cari. Sebab tu saya biasa tengok tuan-tuan dan puan-puan, orang tua yang amat tua tapi datang kuliah mengaji, datang kelas mengaji, datang pengajian di rumah. Dah tua dah buat apa? Dia tahu kenapa dia buat. Kita duduk rumah, tengok televisyen ke, makan sikit, mengantuk, tidur. Cukup lah, dah happy lah. Kalau tuan-tuan pencin lah, kalau tuan kerja, kena kerja lah. Sebab tu kalau kita tahu kenapa tuan-tuan, insya-Allah. So pertama kena tahu kenapa, yang kedua kena tahu apakah yang kita akan dapat bila kita mengaji. Ini tajuk dia. Maka hadis yang dibawa oleh hadis Abu Hurairah yang Nabi menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu hadis dia. Hadis kedua dalam bab ilmu, kitab Imam Tirmizi. Man, sesiapa sahaja, lelaki atau perempuan, besar atau kecil, muda atau tua, salaka, mencari, melalui, merempuh jalan, tariqan, jalan, yaltamisu fihi, sebab dia pergi sana sini itu ialah dia mencari dan mencari ilman, ilmu tentang agama. Apa saja ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah. Siapa yang buat begini, kata Nabi,
Balasan Allah kepada dia, sahhalallahu lahu, Allah mudahkan untuknya tariqan, jalan ilal jannah, ke syurga. Siapa yang mencari, menempuh jalan, pergi, merantau atau berjalan atau pergi mana-mana hanya untuk mencari ilmu agama yang Allah redha, Allah balas, iaitu semakin dia mencari ilmu semakin mudah jalannya ke syurga. Bermakna tuan-tuan pergi balik mengaji adalah ibadat. Ibadat adalah amalan, amalan adalah pahala, pahala boleh membawa ke syurga insya-Allah. Maksud. So jangan ingat ibadat dah hanya semayang, Quran, zikir, sedekah, puasa. Itu juga ibadat, tapi menuntut ilmu itu juga ibadat yang kadang-kadang orang tak nampak sebab tu orang tak ada semangat nak pergi mengaji. Kalau kita ajar benda ni dan kita faham, ramai orang akan berebut-rebut mengaji. Sebab tu satu masa saya beritahu dekat guru saya kata minta maaf sebab tak ramai orang datang. Dia datang dari luar negara, Syekh ni. Jadi sepatutnya ramai lah yang datang jumpa mengaji dengan dia, tapi tak ramai. Dia tak kisah, dia datang kerana Allah, dia bukan datang kerana manusia. So dia buat kelas pengajian di masjid, ramai orang datang. Bila dia buat pengajian di rumah, orang datang sikit. Saya kata dia minta maaf Syekh, tak ramai orang datang. Dia kata apa kat saya? Itulah ilmu, Allah pilih orang-orangnya. Itulah ilmu, kan? Ada orang di waktu hari ni, di waktu sekarang ni yang kita tengah duduk sini, duduk melepak mana kita pun tak tahu, duduk buat apa kita pun tak tahu. Tak apa, kita alhamdulillah duduk sini, kita tahu apa kita buat, dan kita tak rugi berada di sini kerana Allah beri kita amalan. Sesiapa, ingat hadis ni, sesiapa yang melalui jalan menuju mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke syurga. Mana tuan-tuan dalam ibadat, walaupun tuan-tuan rasa macam tak ada apa benda ni, ustaz ni beritahu aku dengar banyak kali ya. Tak apa, ulang-ulang kan bagus. Hadis, kalau orang mengaji hadis, dia dengar banyak kali, sepatut dia hafal, tapi tak apa-apa juga, dia ulang dengar sekali lagi. Quran, imam kita baca pendek, tak apa, surah pendek, surah yang diulang-ulang walaupun pendek, ia Al-Quran, dia dapat pahala keberkatan kita mendengar dia. Dan orang yang datang mengaji ilmu di masjid lagi banyak pahala insya-Allah sebab digandakan. Jadi itu penting. Antara kelebihan ialah memudahkan, Allah mudahkan untuk jalan ke syurga. Ada lagi kelebihan dia, ada hadis Anas bin Malik, man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa yang keluar untuk mencari ilmu. Keluar ni maksud zaman dulu keluar rumah merantau jauh lah. Kita mungkin keluar rumah pergi dekat je, masjid dekat, atau pergi jauh sikit, atau pergi jauh sikit, atau jauh sikit, ataupun anak-anak kita pergi merantau belajar luar negara. Ini semua mencari ilmu. Keluar, kharaja, man kharaja, sesiapa sahaja lagi perempuan tua muda, kharaja, keluar daripada rumah dia maksud, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi, dia berada seakan sedang berjuang di jalan Allah. Sepanjang dia keluar sana sini, pak pahala macam pergi perang, tapi tak perang pun, mengaji. Hatta yarji', sampailah dia balik rumah. Maksud sepanjang dia keluar rumah untuk mengaji, sampai dia datang balik rumah dia, semua pergerakan dia Allah beri pahala, macam orang yang pergi berperang dan balik daripada berperang. Kita nak perang apa sama sekarang? Kita menuntut ilmu, itulah jihad di tempat yang aman, menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu, mencari ilmu, dia sedang berada, sedar atau tidak lah. Ada orang sedar, ada orang tak sedar, tapi ni hakikat. Dia seakan berperang di jalan Allah sampai dia balik, pahalanya tidak putus. Itu penting. Jangan tuan-tuan rasa sia-sia. Pergi supermarket tu sia-sia, pergi shopping tu sia-sia, sebab habis duit. Beli barang habis duit, datang masjid tak habis duit, tambah pahala insya-Allah. Derma, nak derma tak habis duit insya-Allah. Derma diberkati, derma digandakan, derma untuk akhirat. Sebab tu orang duduk masjid ni orang yang beruntung. Nabi kata tempat yang paling mulia yang Allah paling cinta ialah masjid, dan tempat yang Allah paling tak suka ialah pasar-pasar. Kenapa? Maksudnya di sana ramai orang lalai dan leka. Di masjid insya-Allah dia terpaksa untuk dengar. Dia kena dengar azan, dia kena dengar imam, dia kena dengar ustaz, dia kena dengar azan balik.
Ini dipanggil dia dapat kebaikan demi kebaikan. Duduk di pasar belum tentu. Semayang pun terlepas waktu. Dengar orang mengutuk pula sana sini. Nampak aurat orang pula. Sembang pula, cerita pula, beli barang habis duit, bergaduh pula nanti, dan lain-lain. Baik, hadis lepas tu. Hadis daripada Sakhbarah, seorang sahabat Nabi nama Sakhbarah, jangan dengar nama ni, Sakhbarah. Dia kata di sini bahawa Nabi bersabda, "Man talabal ilma kana kaffaratan lima madha." Siapa yang menuntut ilmu ni kelebihan ketiga. Pertama tadi apa? Pertama tadi mudah jalan ke syurga. Yang kedua, sepanjang keluar menuju balik semua dapat pahala. Yang ketiga ni apa? Kana kaffaratan lima madha. Menuntut ilmu sepanjang dan mengaji itu menjadi kafarah, penghapus dosa yang telah dia buat dulu. Ini penting, menuntut ilmu Allah ampun dosa. Bukan semata-mata istighfar. Ya, istighfar tu bagus, duduk astagfirullah, astagfirullah, bagus. Tapi ada banyak cara Allah ampun dosa. Salah satunya menuntut ilmu. Saya tahu tuan-tuan mengaji, dan saya juga kenal ada ramai orang mengaji yang rajin mengaji. Macam-macam dia mengaji. Ada seorang sahabat saya kenal pergi kelas lepas maghrib dan lepas isyak ada kelas lagi. Kita tak larat lepas isyak balik letih. Cukup lah. Enough is enough lah. Tak larat lazat lagi. Dah ada orang majlis isyak. Dan saya pernah mengaji dengan sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz. Kita mengaji sampai pukul 12 malam. Daripada lepas isyak sampai 12 malam. Yang mengajar kami guru daripada luar negara Arab. Dia buat kelas. Siapa yang larat tunggu. Jadi kami datang 6 malam berturut-turut ataupun 7. Start pukul 9 sampai kadang-kadang 1 pagi. Jadi satu hari itu ada seorang sahabat nak join. Dia kata kepada saya, aku pun nak ikut lah, jom. Saya kata, jom lah. Tahan ke tak? Dia kata, insyaAllah. Dia pergi malam tu je lah dia pergi. Lepas tu tak pergi lah, taubat dia. Aku tak pergi lah. Dia mengantuk kan, 12 malam. Kita ni mengaji, malah siapa yang mengantuk, tak apalah. Sebab tu orang yang nak mengaji, dia kena kurang tidur. Kan, ulama kata apa? Man talabal ula sahiral layali, siapa yang nak ketinggian dan kehebatan, dia kena berjaga malam. Maksudnya nak mengaji kena kurang tidur lah. Ulama tidur tak banyak. Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ada 40 imam besar dalam mazhab Syafi'i, dia tidur sambil bersandar dekat dinding. Macam orang duk buat sembahyang Jumaat tu lah. Orang lelaki tak duk buat sembahyang Jumaat kan. Tapi orang kita lagi hebat sembahyang Jumaat, tak sandar pun boleh tidur. Itu dia bagi skill. Tidur sambil bersila dan tak bergerak. Tu orang lelaki tahu, orang perempuan tak tahu. Orang lelaki je pandai hebat ni, tidur hari Jumaat. Khutbah imam macam mana kuat, macam mana sedap, sekalipun siapa khutbah insya-Allah mengantuk, tidur. Tak apalah, terlelap sikit-sikit tak apalah. Ni sampai berdengkur beratlah. Kan, beratlah. Kan. Saya pun tak apa, kelas saya orang tidur tak apa. Saya mengajar sekolah tuan-tuan. Saya mengajar sekolah. Kadang-kadang saya mengajar budak tidur, saya tak bagi tidur. Saya kata kejut, bangun. Sebab nanti dia tidur, orang lain belajar, dia tak belajar. Tapi dekat surau masjid tak marah lah kan. Takkan nak buat macam budak sekolah kan. Orang tu mungkin letih, siang hari kerja banyak, letih, penat kan. Mai kuliah pula ustaz mengajar apa aku pun tak faham, tidur lah kejap. So tak ada masalah tidur tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan tahu lebihan menuntut ilmu, 3 benda tadi, termasuk yang ketiga ni, apa? Dimudahkan jalan ke syurga, 1. Yang kedua, mendapat pahala pergi dan balik seperti berjuang jalan Allah. Yang ketiga, Allah ampun dosa kita yang telah lalu. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Hanya Allah yang tahu dosa kita banyak mana. Jangan kita sangka kita ni bersih sangat. Hang siapa pun, hantuk guru ke, hantuk garu ke, semua ada dosa. Hanya Allah yang tahu. Sebab dalam hadis Qudsi, dalam riwayat Imam Muslim, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, aku tahu kamu berdosa malam dan siang, mintalah ampun kepadaku, aku ampunkan. Allah beritahu macam tu, kita sedar. So antara cara menghapuskan dosa yang telah kita buat ialah menuntut ilmu, berada dalam majlis ilmu. Baik. Kemudian bab seterusnya ialah bab tentang orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmu. Isyak gua apa? Saya bang terisyak tepat
Jangan risau. Saya berhenti tepat terus, berhenti tutup terus. Jangan risau. Masjid ni kata setelah masuk isyak bagi laluan, lepas isyak boleh sembah lagi 5 minit, tak payah. Saya terus berhenti isyak, berhenti terus. Syok sikit tak? Isyak berapa minit? 2 minit. 5 minit. 5 alhamdulillah. 5 boleh ambil 2 hadis. Iaitu yang pertama hadis orang yang berilmu dan menyembunyikan ilmu. Ini bahaya. Ini untuk orang berilmu, dia sembunyikan. Kata Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang disoal tentang satu perkara ilmu dan dia sembunyi, tak nak bagi tahu, uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Dia akan dikekang, diikat mulutnya seperti mulut haiwan dengan api. Bukan dengan macam kalau haiwan dengan tali, dengan apa, besi, Allah. Di sana dengan api di mulut. Apa maksud hadis ni? Maksud tuan-tuan dan perempuan, kalau ada ilmu tiba-tiba sengaja sembunyikan, tak nak beritahu kebenaran, yang menyebabkan orang tak tahu benda tu betul, yang menyebabkan orang sesat, yang menyebabkan orang salah beramal, tak nak tegur, tak nak beritahu langsung, ini dosa. Ini dosa. Sebab tu kalau orang yang mengetahui, dia ada tanggungjawab, dia kena menyampaikan. Itu maksud dia. Kalau dia tak nak sampaikan, kena ada sebab. Sebab apa? Kalau tak ada sebab, benda tu perlu diberitahu dan dia tak nak beritahu, masalah. Kan? Jadi kita kena berilmu dan menyebarkan ilmu. Itu maksud dia. Jangan kita menyembunyikan ilmu. Tapi kalau tak tahu, tak apa. Bukan sembunyi nama dia, tak tahu. Orang tanya, apa benda ni? Saya tak pasti, wallahualam, saya tak tahu. Itu tidak apa. Tapi dia tahu dan dia sengaja tak nak beritahu. Di atas sebab-sebab tertentu, maka bahaya di akhirat. Itu maksud dia. Baik. Saya ambil satu lagi hadis untuk akhir sekali. Abu Harun Al-Abdi berkata, kami datang bertemu Abu Sa'id Al-Khudri. Murid dia datang. Kunna na'ti Aba Sa'idin. Kami datang jumpa Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sahabat Nabi yang terkenal. Nama dia Sa'ad bin Malik. Gelaran dia Abu Sa'id Al-Khudri. Maka bila kami datang nak belajar dengan Abu Sa'id, selepas Nabi dah wafat, para sahabat menjadi tempat tumpuan untuk belajar. Maka Abu Sa'id kata apa? Marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang yang Nabi dah pesan untuk aku buat baik. Selamat datang kepada mereka yang Nabi dah bagi tahu kepadaku. Dia apa maksud ni, kan? Datang murid-murid datang belajar, dia kata selamat datang, marhaban, selamat datang lah. Marhaban tu welcome, welcome. Marhaban, selamat datang dengan mereka yang telah Nabi pesan. Jadi macam mana maksud dia tu? Dia pun cerita. Dia kata, innan nas lakum taba'un, wahai sahabat-sahabatku, orang ramai lepas ni akan ikut kamu. Kamu tu sahabat aku. Jadi berlaku, wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril aradin, ramai orang akan datang seluruh dunia, datang nak belajar dengan kamu. Yatafaqqahuna fid din, mendalami ilmu agama. Fa idza ataukum, kalau mereka datang kepada kamu, fastausu bihim khaira, ingat pesan aku, jaga mereka elok-elok, mengajar elok-elok. Itu maksud dia. Ajarkan kepada penuntut ilmu dan isyak kan? Isyak dah? Isyak belum? Dia bunyi tadi macam bunyi. Saya pun risau juga. Tak berhenti tuan-tuan buat muka lah. 2 minit lagi. 2 minit boleh baca satu hadis lagi, insya-Allah. Baca tak salah kan? Baik. Sama juga hadis yang kedua, riwayat yang sama dengan lafaz berbeza, ya'tikum rijalun min qibalil masyriqi yata'allamuna, akan datang kepada kamu pemuda-pemuda dan mereka menuntut ilmu daripada timur. Fa idza ja'ukum, bila mereka sampai, fastausu bihim khaira, jaga dan sampaikan elok-elok ilmu kamu. Jadi tanggungjawab penuntut ilmu kena cari, tanggungjawab guru kena ajar, bukan kerana dunia, kerana Allah. Itu maksud dia. Hadis ni kena beritahu dekat ustaz-ustaz penceramah yang duk minta duit ribu-ribu ceramah. Kena beritahu dekat penceramah selebriti yang bila orang panggil ceramah letak harga ribu-ribu. Kena beritahu hadis ni kat mereka. Nabi suruh mengajar kerana Allah. Sebagaimana orang datang belajar kerana Allah, betulkan niat. Guru yang mengajar pun kena betulkan niat kerana Allah.
Ni orang telefon ustaz, bila datang, telefon PA saya. PA pun tanya, ya apa, ada apa? Nak mengajar ceramah kat mana? Kat sini. 1,000 boleh, 1,000. 1,000, 3,000, 5,000. Ini mengarut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة